Adakah kerajaan Madani ini mahu tunduk kepada mereka dan pelobi-pelobi rokok yang sekarang ini akan menyebabkan kerosakan, kesihatan, kematian, kerugian negara yang berjumlah bilion ringgit ini, ataupun kita mahu melakukan reformasi yang sebenar? Mengenai Generation Endgame, hari tu saya ada buat satu video, dan video tu mendapat apa orang kata, minat. Ada segelintir, kita ada golongan yang memang melobi untuk nak menghentikan aktiviti merokok ini sebenarnya. Dan video itu mengenai Generation Endgame. Okey, Generation Endgame ni adalah satu usaha kerajaan yang diperkenalkan oleh Khairi Jamaluddin. Kuduslah kepada beliau kan, oleh KJ pada waktu beliau menjadi Menteri Kesihatan dahulu, di mana kita kena ada satu generasi di mana kita kena hentikan merokok. Dan generasi itu dikenali adalah mereka yang lahir pada tahun 2007. So sekarang ni kalau lahir 2007, dia berusia 16 tahun. So 2 tahun daripada sekarang, mereka yang 2007 dan lahir 2008, 2009 dan ke atas ini diharamkan untuk membeli rokok. Maksudnya akan menjadi satu kesalahan undang-undang yang membawa implikasi apa orang kata, implikasi lah. Contohnya mungkin kena denda, mungkin kena penjara, mungkin kita tak tahu kan. So undang RUU itu perlu dibentangkan supaya mereka yang berusia sekian tidak boleh lagi membeli rokok. Kenapa? Sebab kita nak menghentikan generasi yang membeli rokok ini. Okay, kita nak menghentikan generasi yang membeli rokok ini. Isu dia apa, tuan-tuan? Isunya adalah, okey, sekarang ini ada pelobi-pelobi rokok yang cuba nak put our government in ransom. Mereka menghenyak dan menghentak Menteri Kesihatan dengan kuat. Ni saya nak cerita, Menteri Kesihatan kita sangat persisten dalam memastikan bahawa GEG ini dilaksanakan. RUU mengenai Generation Endgame ini dilaksanakan, dan mengenai vaping ini dilaksanakan. Tetapi tekanan dia amat berat terhadap menteri dan juga kerajaan daripada pelobi-pelobi rokok yang kita tahu mempunyai jumlah dana yang berbilion, mungkin trilion, kita tak tahu lah, mungkin berbilion ringgit, yang mereka tahu mereka akan rugi. Tetapi rugi mereka sebenarnya bukan mereka yang rugi, kita yang rugi. Mereka untung, tuan-tuan. Bila kita bercerita tentang ultra rich, super kaya, inilah antara golongan yang akan jadi super kaya, tetapi yang super miskin kita. Dulu saya ingat lagi, sewaktu kita buat lawatan ke kilang merokok, bukan saya merokok, tapi kita ada lawatan ke kilang merokok atas sebab kerja lah pada waktu itu. Tuan-tuan tahu tak, di kilang merokok, di dalam kawasan kilang merokok tidak dibenarkan merokok. Interesting, tuan-tuan. Di dalam kilang merokok tidak dibenarkan merokok kan. Kita macam, bukan ni buat kilang merokok ke? Kena merokok kena keluar kan. But point is, saya kata bahawa kos kepada penyakit smoking related disease, kerajaan kena tanggung 16 bilion setiap tahun. 16 bilion smoking related disease tau. Penyakit yang disebabkan oleh rokok, 16 bilion. Kanser jantung yang berkaitan dengan respiratory, pernafasan dan sebagainya. Cost our government more than 16 billion a year. A year. Ditambah pula dengan productivity menurun. Kos dia kalau dikira berdasarkan kajian 2020, more than 250 bilion ringgit kepada negara. Kita mungkin rugi daripada segi cukai rokok kita tak ada, tapi kita untung bila mana perkara ini tidak berlaku, kematian dan sebagainya berlaku. Saya tengok sekeliling saya, kawan-kawan kita, kawan-kawan saya sendiri kan, yelah, meninggal kalau kita nak mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Al-Quran kata. Ya, kita tak nafikan. Tetapi jangan kerana faktor yang kita sendiri induce, kita sendiri buat. Tetapi pelobi-pelobi ni, tuan-tuan, kita baca. RUU GEG, mampukah Anwar tamatkan tekanan pemain industri? Rakyat Malaysia khususnya golongan daripada sektor kesihatan terkejut dengan penangguhan rang undang-undang kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2023 atau RUU Generasi Penamat GEG. Ia sepatutnya dibentangkan di Dewan Rakyat pada 10 Oktober lalu untuk bacaan kali kedua. Persatuan Perubatan Malaysia MMA sendiri menyuarakan kecewaan susulan penangguhan itu, dan Presidennya Dr. Azlan Abdul Aziz menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima dan pengkhianatan terhadap kepercayaan awam.
Sumber daripada KKM memberitahu Malaysia Kini bahawa RUU itu akan dibawa semula untuk kelulusan dalam mesyuarat Kabinet esok. Kami diberitahu RUU ini akan dibawa semula ke mesyuarat Kabinet Rabu ini atas alasan apa? Kami kurang pasti. Mungkin kami akan diberitahu sebab ditangguhkan setelah mesyuarat Kabinet itu, kata sumber yang enggan namanya didedahkan. Terdahulu, sumber kerajaan berkata tekanan pemain industri tembakau antara punca utama RUU ini tidak dapat dibentangkan. Mungkin ramai tidak tahu, usaha kerajaan berhubung kawalan tabat merokok telah dimula sejak tahun 2004 menerusi peraturan-peraturan hasil tembakau 2009. Jika kita lihat sejak 2004, kita sudah ada 6 Perdana Menteri dan 7 Menteri KKM, tetapi masih tidak dapat selesaikan isu kawalan rokok ini. Sebab tekanan daripada pemain industri. Mereka sangat berkuasa dan mampu buat apa saja asalkan ia, iaitu undang-undang merokok dan tembakau, tidak berjaya. Ini adalah realiti yang tidak dapat dinafikan, kata sumber itu. Malaysia Kini telah menghubungi KKM dan dimaklumkan bahawa mereka akan menjelaskan isu berkaitan RUU itu dalam masa terdekat. RUU GEG ini menyentuh dua aspek, iaitu menyelaraskan penjualan rokok, e-rokok dan vape, serta melarang penggunaan, pembelian dan penjualan rokok dan produk vape kepada individu yang lahir selepas 1 Januari 2007. Bermakna, kalau siapa yang lahir selepas 1 Januari 2007 nak membeli rokok pada usia 18 tahun, maka ia adalah satu kesalahan. Dewan Perniagaan dan Industri Antarabangsa Malaysia sebelum ini melaporkan RUU tersebut akan menghantar mesej salah kepada pelabur. Ini yang pelabur Dewan Perniagaan ni, sebab dia orang pemukul. Ia berkata pemain industri ada termasuk pengeluar, pengedar, peruncit berkata sektor vape akan terjejas dan merugikan industri yang bernilai 3 bilion ringgit. Tetapi kerajaan akan rugi 16 bilion ringgit setiap tahun. Yang mana lebih, tuan-tuan? 3 bilion ke 16 bilion? Persoalannya, bagaimana pemain industri masih mampu memberi tekanan agar RUU ini tidak dilaksanakan di bawah kerajaan madani? Matlamat utama pemain industri adalah bukan membatalkan atau memasukkan, mereka cuba memastikan ia tidak dibentang di Parlimen. So, samalah. Dakwaannya terdapat cubaan melobi menteri dan beberapa anggota PH supaya menyatakan pandangan yang memihak kepada pemain industri. Apakah sebab mereka menyokong pemain industri ini? Itu saya tidak pasti. Hanya mereka yang tahu kenapa mereka sokong supaya RUU ini tidak berjaya atau ditangguhkan. Pada 12 Jun, KKM membentangkan RUU itu bagi bacaan kali pertama. Sebelum itu, pada 26 Mei, Dr. Zaleha menyifatkan perkembangan itu merupakan kejayaan buat KKM. Pada sesi taklimat bersama 6 media 6 Jun pula, dia berkata KKM telah memasukkan ke semua 23 cadangan pindaan serta 5 cadangan baru. Dan RUU itu disifatkan lebih komprehensif dan meliputi bukan rokok saja, tetapi juga e-cigarette serta rokok combustible. Bacaan kali pertama telah berjaya dilakukan, tetapi sebarang keputusan kerajaan menangguhkan untuk bacaan kali sekali lagi menimbulkan pertanyaan, apakah kerajaan hari ini akur tekanan pemain industri? Persoalan utama rakyat Malaysia, apakah Anwar mampu menamatkan tekanan pemain industri yang berlarutan hampir 20 tahun dalam mesyuarat hari ini? Tuan-tuan, dia kuasa lobby ni, ini saya nak cerita sikit, sebab saya tak terikat dengan kuasa lobby, jadi saya boleh cakap kuasa lobby ni amat kuat. Persoalannya, adakah kerajaan of the day, the government of the day ni, saya tak kata Datuk Seri Anwar Ibrahim per se, kita kena faham sekeliling dia tu. Adakah sekeliling Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim tak merokok, itu saya tahu, dan saya pasti Dr. Zaleha ni saya kenal lama, kawan saya lama, saya kenal lama Dr. Zaleha ni, kami susah senang bersama, dan saya tahu sejarah Dr. Zaleha tu. Dia doktor perubatan, Dr. Zaleha ni. Dan Dr. Zaleha adalah dia adalah menteri yang sangat konsisten dan tegas dalam nak memastikan bahawa RUU ini dilaksanakan. Beliau amat tegas dan beliau amat amat konsisten dan sangat gembira apabila RUU ini diterima dengan baik oleh rakan-rakan daripada rakan-rakan ahli-ahli parlimen. Namun begitu, internally saya boleh kata memang terdapat tekanan terhadap Dr. Zaleha supaya perkara ini tidak dibawa. Memang tekanan itu ada, dan saya tahu tekanan itu coming from up and down, left and right. Namun begitu, apa yang saya dengar terkini, Dr. Zaleha tidak mau berundur, sehingga kan ada yang telah memaksa Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan dia paksa direct lah, dia ada orang perantaan supaya Dr. Zaleha diubah. Hence kenapa ada cerita bahawa akan berlaku rombakan kabinet baru-baru ini. Kalau tuan-tuan perasan, cerita rombakan kabinet tu mula-mula saya tak nak lah dedahkan secara detail sangat,
Tetapi sentral kepada perombakan kabinet itu adalah sebenarnya Dr. Zaleha. Dan dia bukan sebab dia tak perform, menteri dia tak perform, bukan. Isu dia adalah sentral pada ini. So hari ini saya buka, tuan-tuan. Soalan saya, adakah kerajaan Madani ini mahu tunduk kepada mereka dan pelobi-pelobi rokok yang sekarang ini akan menyebabkan kerosakan, kesihatan, kematian, kerugian negara yang berjumlah bilion ringgit ini, ataupun kita mahu melakukan reformasi yang sebenar? Itu soalan saya. Saya percaya kalau Dr. Zaleha ditukar kepada seseorang yang lain, orang itu akan menjadi mereka yang tunduk kepada pelobi-pelobi ini. I do not care, tuan-tuan. Bagi saya, bila kita memperjuangkan reformasi, ini antara reformasi yang kita perjuangkan. Bukan setakat kita nak tukar tukar polis ini, tukar SPRM ini, tukar sistem ini. Kita juga bercakap tentang kesihatan. Kita juga bercakap tentang mahu membawa perubahan total kepada negara. Kita tahu bahawa rokok itu berbahaya. Tuan-tuan, bukalah mana-mana buku medical journal. Buka buku medical journal, buka buku fatwa, buka hadis dan sebagainya. Daripada agama kepada perubatan, kita tahu rokok itu membahayakan kesihatan. Tetapi mereka yang dah merokok macam... Tuan-tuan, saya nak beritahu, GEG tidak akan mengenakan kepada mereka yang dah merokok, iaitu yang lahir sebelum 2007. Lepas 2007, yang itu akan kena. Sebelum 2007 nak merokoklah. Tak ada kena-mengena dengan tuan-tuan dan perempuan. Kita nak pastikan mereka yang tak mula ni jangan mula. Itu dia. Yang dah mula, yang dah ketagih, yang tak boleh buat apa, yang tu kita tak boleh kata apa. Yang tu kita dah buat macam-macam. Dah ada klinik nikotin patch, dah ada terapi, dah macam-macam dah. Yang tu kita tak boleh nak kata apa. Even that pun kita gagal. Even itu pun kita gagal. Takkan nak hentikan, nak put an end kepada perkara ini, kita tak boleh. Tuan-tuan, kenapa saya passionate dengan benda ni? I was a smoker. Saya dulu seorang perokok, tuan-tuan. 20 lebih tahun dahulu memang saya merokok. Saya akui. Saya seorang perokok. Saya bukannya seorang yang tak pernah merokok, tiba-tiba nak cakap pasal merokok. Tak, saya perokok dan saya merokok dalam kadar yang memang heavy. I was heavy smoker. Sehingga satu hari saya decide nak berhenti. Kenapa? Dua perkara. Satu, fatwa haram. Kedua, kesihatan. Fatwa haram tu yang first lah. Bila saya baca, saya tengok, loh, rupanya rokok ni haram. Fatwa dah keluar. Nak berhenti tu, it took me 2 years. 2 tahun saya nak berhenti. Mula-mula tu bergegar juga tangan. Bergegar. Kita semua main sambil, kita rockers, tuan-tuan, main muzik. Main muzik, kita musician. Kita cipta lagu, sambil-sambil buat lagu. Kita tengah lepas sokok, kan? Musician, kan? Muzik sokok, lepak-lepak member, sambil jamming sokok. Biasa. Cool, man, cool. But then again, I realise something. Ini jasad yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, diamanahkan kepada kita. But why are we doing this to our amanah kita? Okay, tak apalah yang dah merokok, tak apalah. Kita nak kata macam mana? Tuan-tuan, saya tak boleh nak kata apa. Tetapi, kita nak put an end to this. But now, they are putting our government at ransom. Dia dah meletakkan kerajaan kita di bawah satu tahanan. Pelobi-pelobi rokok ni, tuan-tuan. So, soalan dia, adakah kita akan tunduk? Itu soalan dia. I'm going to parliament next week, insyaAllah. I'm going to parliament next week. I'm going to talk about this. Saya nak pastikan bahawa GEG ni jangan dihentikan. Teruskan. Tuan-tuan, pelobi rokok ada berapa? 3 bilion. 3 bilion. Kita rugi 16 bilion setiap tahun nak ubat orang yang sakit smoking related disease. 16 billion every year, and the number is increasing year after year. The number tu menaik year after year. Dia macam ni, tuan-tuan. Dia bukan masalah 3 bilion tu. Saya nak tanya soalan, siapa yang kena bayar ni? Ahli parlimen mana yang kena bayar ni? Parti mana yang dapat duit daripada pelobi-pelobi ni? Soalan saya. Saya tak kisah. Tak kisah parti mana sekalipun. The moment I found out mana parti yang dapat duit daripada pelobi-pelobi rokok ni, saya akan dedahkan parti tersebut. Don't care. Even PKR sendiri pun saya akan dedahkan. I'm very passionate about this sebab kita bercakap tentang reform.
Islah mastata'tu. Oh, bahasa Arab bukan. Tapi bila kita bercakap tentang reform yang sebenar, kita jatuh di kaki duit-duit pelobi ni, tuan-tuan. So, adakah kita nak put ourselves masih lagi tunduk kepada pelobi-pelobi yang akan merosakkan negara? Atau kita nak bercakap tentang reform yang sebenar? You choose.